Tidur susah nak tidur, sukar nak tidur. Bukan banyak kerja, tapi bila duduk di atas katil mengantuk, tiba-tiba bila nak tidur je tak boleh tidur. Ya. Ataupun tidur tapi nak bangun, ya Allah, hai, macam nak angkat tilam sekali masuk dalam bilik air. Tak boleh, jadi rasa berat sangat. Tu simptom. Kenalah gangguan tu. Ataupun tidur mimpi macam-macam, dikejar hantu ke, jumpa macam-macam. Itu semua adalah simptom-simptom dia. Itu kita kena jaga. Jadi benda yang paling basic sekali, saya beritahu tuan-tuan, puan-puan, perkara yang paling basic. Tuan-tuan buka surah Sad. Surah Sad ni nak cari macam mana nak rawat. Macam mana nak rawat? Baru ni saya pergi kemarin dijemput untuk pergi sebuah sekolah kena histeria. Macam mana nak buat kalau kena histeria? Senang je tuan-tuan, tapi tuan-tuan boleh buat, perempuan boleh buat. Jangan panik. Nombor satunya, asingkan orang tu. Asingkan. Asing daripada orang lain. Dia kalau tengok orang ramai, dia tak histeria pun jadi histeria juga. Dia tak sedar dah tengok orang ramai, sambung lagi. Dah ala-ala histeria kan, sambung lagi. Asingkan daripada orang lain. Pastikan bilik itu sejuk. Biarkan dia seorang. Pastikan bilik itu tidak ada benda tajam supaya dia tidak agresif. Lepas sejam tuan-tuan tengok, insya-Allah sembuhlah kawan tu. Jadi cari surah Sad. Nak cari surah Sad, cari Yasin, Sofat, Sad. Tuan-tuan tengok ayat ke-42, 41 dan 42. Paling mudah. Allah nyatakan bagaimana nak rawat, terapi. Boleh buat sendiri. Ini nak cari tok bomo, tok pawang ni susah. Queue panjang. Zaman sekarang ni tok pawang laku. Boleh buat sendiri. Jadi surah Sad, tuan-tuan tengok ayat yang ke-41 dan 42. Allah SWT nyatakan, Wasqul abdana Ayyub iznada rabbahu anni massanya syaitan binusubin wa azab. Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku disentuh syaitan dengan kepedihan dan kesakitan. Maka apa Allah perintah? Allah sendiri perintah Nabi Ayub setelah mengalami beberapa lama kesakitan. Jadi tuan-tuan bila cerita tentang Nabi Ayub, jangan tuan-tuan tak cakap Nabi yang kena penyakit ulat kena kat badan tu ya. Ya Allah, ya Rahman, Tuan, dia satu orang Rasul. Jangan sampai kita cerita yang mencari kehormatan satu orang Rasul. Kita kata dia sakit, diuji oleh Allah, cukup. Yang kita dengar, yang kita baca dalam buku-buku itu ialah cerita Israiliyat. Yang sampai dia pun cerita, dia sampai, kalau kita tengok dalam cerita itu Allah dahsyat, sampai tempat sampah masyarakat tu dia letak ni, tempat pelupusan sana. Atau tak boleh. Dia mencari akan kehormatan satu orang Rasul. Kata dia diuji dengan sakit, cukup. Berapa lama? Riwayat paling pendek 40 hari. Riwayat yang paling lama 13 tahun. Macam-macam riwayat. Imam Bukhari meriwayatkan 13 tahun dia kena. Jadi akhir sekali dia mengadu, itu anni massanya syaitan binusubin wa azab. Sesungguhnya aku ditimpa oleh syaitan, disentuh oleh syaitan, binusubin wa azab, dengan kepayahan dan kesakitan. Maka Allah SWT beritahu terapi, sesuatu yang dia boleh rawat, iaitu urqub birijlika haza mughtasalun baridun wa syarabun. Ni musim-musim orang nak pergi umrah ni bagus. Pergi Mekah tu ambil air yang urqub birijlika ni, tentak dengan kakimu. Air yang dihentak kaki. Zaman Nabi Ayub, air yang dihentak tu. Zaman kita ni tu air Zam-Zam tu. Nabi Ismail dah hentak daripada dulu lagi dah untuk itu. Kita pergi ambil je, bagi mandi sana. Urqub birijlika, hentak kaki kamu. Kemudian Allah nyatakan haza mughtasalun baridun wa syarabun. Inilah air mandi yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Itu terapi dia. Jadi api campur dengan air habis.
Jadi musim umrah ni pergi umrah, buat terapi di sana. Doa malam-malam, doa banyak-banyak dengan Allah SWT. Baik. Jadi itulah perkara yang mana terapi-terapi yang kita boleh sendiri boleh buat sebenarnya. Allah dah nyata dah. Kalau kita perhati dalam Quran, insya-Allah ada. Tak perlulah bersanad lah, tak perlulah berijazah, sebab Allah dah nyatakan dalam Quran dah. Ijazah am lah, semua orang boleh buat, semua orang boleh ambil. Tak perlu nak mengadap dengan saya ambil ijazah, tak perlu dah. Dalam ni dah ada, siap. Jadi wa yata'allamuna ma yaduruhum, mereka belajar sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat pada mereka. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya buat satu tip untuk tuan-tuan puan-puan tengok perkara ni. Jadi kadang-kadang simptom-simptom bahawa sihir telah dihantar. Tempat kita lah, kita nak gali lubang, orang kata tanam kan, kita nak gali lubang, nak scan kat mana, kita tak tahu. Jadi di antara simptom yang paling mudah kita nak tengok tuan-tuan puan-puan, cara mudah ialah kita tengok halaman kita. Kalau kita tak nak fikir panjang, kita pastikan halaman kita bersih, cukup. Itu paling simple. Sebab setengah mereka ni dia ada had-had dia. Sihir ni dia bukan boleh hantar kepada semua satu keluarga, tak boleh. Dalam satu keluarga mesti ada yang sihat. Mesti ada yang sihat. Dia tak boleh hantar sihir tu habis satu keluarga flat, semua masuk hospital belaka, duduk semua satu bilik. Tak ada, takkan berlaku. Dia takkan berlaku benda tu. Ada yang sihat. Okey. Jadi kita pastikan bahawa halaman kita bersih. Pastikan tidak ada kaca-kaca, tidak ada paku-paku, tidak ada dawai, kawat dan sebagainya di halaman rumah. Rumah kita bersih. Itu cara yang paling mudah untuk kita selamat. Sebab benda-benda ni boleh dihantar melalui itu. Okey. Dia boleh hantar, dia punya eksternal dia, untuk sambung, transfer ke rumah kita. Jadi cara paling mudah ialah halaman. Kalau halaman rumah kita, ya Allah ya Rahman, binatang asing nak datang berak aje. Itu pun satu hal juga. Kalau binatang datang, kucing ke datang pergi tengok rumah kita tu, alhamdulillah, ini ditinggalnya khazanah dia tu. Itu kena jaga. Jadi sekurang-kurangnya kita buang. Kalau taik anjing dan sebagainya, kita buang. Dan dia punya petua dia, tuang cuka. Tuang cuka tempat yang anjing, kucing berak tu, tuang cuka. InsyaAllah 3-4 kali tuang, tak datang dah. Tak datang dah, insyaAllah. Kalau datang lagi, tuang atas kucing tu. Cuka makan, jangan cuka getah. Jangan cuka makan. Cuka makan. Nanti kalau cuka getah, bukan kucing tak datang, dengan tuan-tuan dia pun tak datang. Cuka makan, tuang kat, buang dulu najis tu, buang dulu tahi tu, buang dulu. Lepas tu tempat tu, tuang cuka. Tuang cuka. Tai anjing ke, dia selalu dia punya pot kita kat situ kena. Buang dulu. Kadang-kadang kena tayar kereta kita, Allahu Akbar, habis masuk dalam garat. Masalah. Jadi buang tu, tuang cuka. Cuka makan, manager tu, cuka yang biasalah, beli yang apa-apa yang RM1 lebih tu je, bukan susah. Jangan cuka getah tuan. Jangan cuka getah. Melainkan tuan-tuan confirm itu adalah sihir daripada Siam, cuka getah. Kalau tuan-tuan confirm, kalau tak confirm, pakai cuka biasa je. Setakat Hindu, insya-Allah kalah dengan cuka getah. Kalah dengan cuka makan. Setakat sihir daripada Hindu, setakat sihir daripada Kristian, insya-Allah dengan cuka makan dia sudah memadai. Tuannya keliling. Okey. Kalau confirm daripada Siam, baru cuka getah. Tapi campur air lah, dia terlalu asid. Nanti kan
bahaya pula. Itu simptom senang je. Tuan cuka je. Rasa kurang elok, ada tahi datang ambil, buat tuan cuka dah, cukup. Tak usah nak fikir-fikir lagi dah. Orang tanya kenapa tuan cuka? Busuk bau tahi. Jadi saya nak cover dengan cuka. Dah habis. Tuan tengok, buat 3-4 kali, insya-Allah. Kalau datang berak lagi, kita sembelih dia. Jadi itu benda simptom kita kena jaga. Kaca-kaca depan rumah tolong buang, pastikan. Jadi kalau orang tanya kenapa buang kaca, bahaya motor, kereta saya, tayar saya tu, bahaya. Tapi sebenarnya dia juga adalah di antara simptom-simptom, terutama dalam orang Hindu, sihir-sihir Hindu. Biasanya digunakan kaca, ataupun diguna manik yang mainan pistol mainan yang obat dalam pistol mainan. Itu pun sihir-sihir mereka juga. Ataupun duit 1 sen yang bercampur, yang dekat dengan paku ataupun kawat. Itu Hindu. Kalau Melayu kita biasanya dipakai paku, dipakai kawat. Tuan-tuan tengok rumah, kenapa ada paku dan kenapa ada kawat, ada tali, kenapa ada di sini? Nak sangkut baju tidak, nak sangkut tabir pun tidak, nak sangkut belon pun tidak, tapi dia diikat. Iaitu buka senang, buka buang dah cukup. Hilangkan kita punya keraguan, suspek itu. Sebab bom Melayu ni dia akan banyak guna paku, banyak guna tali. Senang, buka, masuk dalam tong sampah, dah selesai. Tak payah nak campak-campak dalam sungai. Okey, ada juga keadaan-keadaan yang perlu dibuang dalam laut dan sebagainya, itu keadaan-keadaan lain lah. Itu cara nak buang. Tak payah kita nak pergi belajar sihir pula dah, white magic pula dah. Nak lawan black magic ni, jangan pula dah, tak payah. Kita ambil pukul rata sama je. Sebab benda tu berlaku lah. Dan jangan langsung tidak percaya. Dia kata impossible. Tak, benda tu ada berlaku. Tapi kita faham dengan tak faham je. Okey. Kalau tuan-tuan tak mau nak tabur garam atas lantai, dia melekit, tuan-tuan ambil je garam, letak dalam bekas, letak di tempat tersebut pun boleh. Tak payah nak, kalau tabur garam dia akan dia melekit, jadi lantai kita, marble kita jadi rosak dan sebagainya, letak je dalam bekas. Okey. Jadi benda-benda ni dia zaman sekarang, zaman yang semakin inflasi, zaman yang semakin manusia mencari alternatif untuk cari kehidupan, mereka akan cari benda ni, mereka akan dapat benda ni. Jadi benda-benda ni dia semakin subur zaman sekarang, tuan-tuan. Jangan kita kata itu zaman dulu, tak adalah zaman sekarang. Tak, mereka mencari generasi yang baru. Itulah perkara yang mana tidak langsung memberi manfaat. Yang mereka dapat ialah kemudaratan. Mereka dapat kemudaratan, tak ada manfaat langsung. Mereka dapat hanya kemudaratan. Tak payahlah kita nak tak payahlah nak pergi belajar-belajar, nak ambil keturunan, nak sambung lagi dia punya ilmu tu, tak payah. Benda satu perkara yang mendatangkan kemudaratan, dengan siap berbagai-bagai syarat. Berbagai-bagai syarat untuk dapat ilmu tersebut. Dahsyat, kadang-kadang dipujanya mayat sehingga tak boleh sembahyang. Syarat dia tak boleh solat. Nak macam mana? Hidup tak tenteram. Jadi yang paling utama ialah ya ayyuhallazina amanu wa amilus solih, wahai orang yang beriman dan yang beramal soleh. Itu yang paling utama jaga. Kita ambil nur, mereka ambil nar. Kalau kita rasa lemah, dapat lebihkan dengan nur tersebut. Lamakan sujud, lamakan angkat tangan berdoa. Okey. Lamakan baca ayatul kursi. Kalau rasa lah ni lain macam, terus niat untuk baca ayatul kursi sekurang-kurangnya 3 kali. Baca sekali niat pertama, niat untuk diri sendiri. Baca kedua, niat untuk keluarga. Baca ketiga, niat untuk semua harta benda. Baca setiap kali nak tidur. Kalau rasa tak cukup lah, tambah jadi 7 kali. Itu paling malas lah tu, 3 kali tu.
Itu baca sekali dah menguap, baca kali kedua pun dah 2 kali menguap, baca 3 kali pun tak sempat habis. Wala yauduhu, pak tidur. Jadi dia syaitan ni dia ganggu tuan. Dia cukup ganggu, tak bagi kita baca. Baca. Kalau rasa tak cukup 7, baca 33, tapi one shot, sekali selang satu majlis. Baca 33, niat untuk protection. Kalau rasa tak cukup lagi, baca 170 kali. Kalau boleh dalam masa 2 jam setengah, 170 kali itu dengan masa 2 jam setengah. Tapi kalau tak larat, jangan baca dalam kereta. Jangan baca dalam kereta. Ambillah masa-masa lain. Mungkin tuan-tuan boleh bagi lepas-lepas solat ke, ayat kursi apa-apa, jangan baca dalam kereta. Yang lama lah, macam 170, jangan baca. Kadang-kadang wayar sana short, kadang-kadang aircon short. Saya tak tahu, jangan cari saya bukan pomen. Jadi kena cari, kena ambil satu masa baca. Tak cukup, tambah lagi waktu lain. Tak cukup, sambung lagi waktu lain. Tak cukup, sambung lagi waktu lain. 170 kali. Kalau rasa tak cukup juga Masya Allah saya nak lagi, boleh baca 313. Lepas tu dah cukup, baca ayat lain pula. Itu ambil paling sedikit 3. Itu paling kurang lah. Sebelum tidur, niat baca pertama, niat untuk diri sendiri. Yang kedua, niat untuk keluarga. Yang ketiga, niat untuk harta benda. Itu sekurang-kurangnya lah 3 kali. Setiap malam. Sini dia kata, walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan demi Allah, sesungguhnya mereka mengetahui, mereka alimu, mereka mengetahui, iaitu mereka mempelajari. Orang Yahudi itu pada mereka yang ishtarahu, menukarkan akan sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat nanti sebarang habuan pun. Baik black magic, baik white magic, tak ada. Semuanya ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat nanti sebarang habuan pun. Kebaikan langsung tak ada. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, demi Allah, alangkah buruknya apa yang telah mereka tukarkan dengan diri mereka. Kadang-kadang mereka bersumpah sehidup semati dengan benda itu. Bersama hidup, bersama mati, bukannya satu hidup satu mati. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka semua mengetahui. Tak ada faedah langsung tuan, tak ada faedah langsung, sikit pun tak ada faedah. Yang adanya, yang dapatnya bertambah ialah hasad, dengki, itu saja. Jadi kalau terkena, carilah pengamal. Sekarang ni dah banyak dah highlight dalam apa ni, dalam paper, dalam surat akhbar, banyak dah. Setengah muka, kadang-kadang satu muka. Tuan-tuan carilah perubatan-perubatan tersebut. InsyaAllah dia dah islamisasi, ilmu tu dah berlaku. Dulu mungkin susah sikit. Dulu habis bersawang lubang hidung ni dengan kemiannya, asap kemiannya duduk dengan dia. Tapi sekarang ni dah ada berbagai-bagai alternatif dah berlaku, dan berbagai-bagai ilmu islamisasi berlaku dah berlaku. InsyaAllah itu kita ambil faedah daripada mereka. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situ dulu. Dah habis satu ayat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada terjemahan Quran ni, kita dapat ambil tibar amal dan sampaikan insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.